Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه اللهم اغفر لنا. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam tazkirah ringkas membincangkan tentang Sayyidul Istighfar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan Nabi SAW mengajar kepada kita supaya membaca pada waktu pagi dan petang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Jadi insyaAllah hari ini kita bincangkan ayat seterusnya, iaitu sabda Nabi SAW, Abu'u laka bini'amatika alayya wa abu'u bizambi. Jadi dari segi terjemahannya, Abu'u bermaksud daku mengakui, daku mengiktiraf hanya daripadamu, wahai Allah Subhanahu wa taala, segala nikmat yang kamu berikan kepadaku. Wa abu'u bizambi, dan daku mengakui bahawa daku ialah manusia yang berdosa. Jadi sebagai kefahaman kepada kita semua, lafaz nikmat ni dia amat luas lah. Maksudnya kita mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala mengurniakan pelbagai nikmat kepada kita. Tapi persoalannya, apakah nikmat yang paling agung yang perlu kita fikirkan, yang perlu kita abu'u, maksudnya kita kena mengakui perkara tersebut ialah nikmat, dan kita kena mengiktiraf perkara tersebut ialah nikmat. Dan dalam masa yang sama, kita kena wa abu'u bizambi, maksudnya kita kena mengakui juga bahawa kita ni berdosa terhadap nikmat tersebut. Maksudnya kita tak menunaikan hak nikmat yang amat besar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Jadi untuk kita memahami apakah nikmat yang paling besar, maka tidaklah menjadi satu kesusahan kerana nikmat tersebut setiap hari kita baca di dalam surah Fatihah. Nikmat yang paling besar ialah allazina an'amta alaihim. Maksudnya, allazi dimerujuk kepada manusia. An'amta alaihim, yang kamu beri nikmat kepada mereka. Jadi sememangnya dalam Fatihah tadi kita bagi tahu, allazina, orang-orang tertentu, Allah Ta'ala beri nikmat ke atas mereka. Jadi mereka ialah nikmat kepada diri kita. Maksud melalui mereka lah semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala sampai kepada diri kita. Jadi siapakah allazina an'amta alaihim? Jadi itulah yang kita nak bincangkan sekarang. Maksudnya nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, yang kita kena fikirkanlah pada hari ini. Dan kita kena fikirkan juga apabila Nabi mengajar kepada kita itu ialah nikmat, Nabi juga memberitahu wa abu'u bizambi. Maksud kita kena mengaku yang kita ada dosa terhadap nikmat tersebut. Kita ada kesilapan yang kita lakukan terhadap nikmat yang maha besar tadi. Jadi sebagai perincian yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Maidah ayat 20, Uzkuru ni'matallahi alaikum. Maksudnya, wahai manusia, hendaklah kamu mengingati nikmat Allah ke atas kamu. Jadi ini perincian bagaimanakah kita nak memahami nikmat Allah tersebut. Kita dah faham nikmat tadi ialah manusia yang Allah beri nikmat. Tapi siapakah mereka? Maka Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Maidah ayat 20, Uzkuru ni'matallahi alaikum. Hendaklah kamu mengingati nikmat Allah ke atas diri kamu. Iz ja'ala fikum anbiya. Tak kalau Allah Ta'ala menjadikan dari kalangan kamu nabi-nabi. Jadi itulah maksud nikmat yang paling besar di kalangan kita, atau nikmat paling besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ialah Nabi dan Rasul.
Dan kita bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita menjadi umat kepada Nabi yang paling agung, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita telah mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nikmat yang paling agung, maka kita perlu mengetahui apakah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat mengetahui daripada manakah sudut kita tadi, bizambi tadi, dosa kita terhadap nikmat tersebut. Dan untuk kita memahami tugasan Nabi-Nabi dan Rasul, maka kita boleh rujuk surah Ali Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Maksudnya secara umumnya Al-Quran ini bagi tahu manusia berada di dalam dhalalin mubin, makna kesesatan yang nyata. Tiada panduan untuk beribadat, kan, tiada panduan untuk hidup di dalam dunia. Maka apakah yang Allah Ta'ala lakukan? Manallah. Allah Ta'ala mengurniakan satu nikmat yang agung. Idh ba'atha fihim rasulan. Allah Ta'ala mengutuskan kepada mereka seorang rasul. Jadi apakah tugasan rasul-rasul tadi? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat Al-Quran kepada mereka. Itu satu tugasan yang pertama. Maksud menyampaikan, membawa satu wahyu, iaitu Al-Quran kepada kita. Tugasan yang kedua ialah wa yuzakkihim, maknanya menyucikan mereka, membersihkan mereka daripada dosa-dosa dan aib. Wa yu'allimuhumul kitaba, maksudnya setelah dia tadi datang membawa wahyu Al-Quran, kemudian Nabi tadi mengajarkan isi kandungan Al-Quran wal hikmata, dan Nabi juga mengajarkan kepada kita melalui hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ni kita nak kena maklum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ialah nikmat terbesar yang Allah Taala kurniakan kepada kita, yang kita akui setiap hari di dalam surah Fatihah, allazina an'amta alaihim. Cuma persoalannya, daripada sudut manakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesemua rasul-rasul mereka tadi ialah nikmat. Mereka ialah nikmat daripada sudut pertama, membawakan kitab Al-Quran kepada kita. Kemudian Nabi itu juga yuzakkihim, membersihkan rohani kita daripada dosa-dosa dan daripada sifat-sifat mazmumah. Kemudian setelah dia membawa kepada kita Al-Quran, kemudian setelah Quran tadi dah tersedia di hadapan kita, kita perlu dibersihkan. Kita perlu dibersihkan hatinya, kita perlu dibersihkan akalnya, kita perlu dibersihkan rohaninya. Barulah kita tadi boleh wa yu'allimuhum, barulah mereka boleh mengajarkan kepada kita Al-Quran dan hadis. Barulah mereka boleh mengajarkan kepada kita ayat-ayat Allah dan ayat daripada Nabi-Nabi dan Rasul itu sendiri. Jadi yang menjadi permasalahan kepada kita ialah, adakah kita sudah membersihkan diri kita untuk kita tadi bersedia untuk memahami Al-Quran dan isi kandungannya beserta syarahnya, iaitu hadis-hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada manakah sudut nikmat tersebut? Daripada sudut pertama, Nabi membawakan Al-Quran. Kemudian Nabi SAW membersihkan rohani kita. Dan ketiga, Nabi SAW mengajarkan Quran tersebut, mengajar isi kandungan Al-Quran dan mengajarkan kepada kita hadis. Jadi setelah kita memahami tiga tugasan Nabi ini, maka moga-moga barulah kita boleh memahami hadis Nabi Muhammad SAW, al-ulama'u warasatul anbiya. Maksudnya setelah hari ni, kan, pada hari zaman kita ni, kita maklum Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan kita hampir 1400 tahun yang lalu. Jadi persoalannya sekarang, bagaimanakah nikmat yang kita baca allazina an'amta alaihim tadi, bagaimanakah nikmat tersebut sampai kepada kita pada hari ini? Maka Nabi SAW memberitahu bahawa nikmat yang ada pada diriku, tugasan yang dah aku bawa semasa hidup Nabi SAW akan diteruskan oleh satu kumpulan manusia yang diistilahkan sebagai al-ulama'u warasatul anbiya. Maksudnya ahli-ahli ma'rifat, kan, ahli-ahli al-ilmu billah wa biahkamihi, mereka-mereka yang dikurniakan dengan ma'rifat, mereka yang dikurniakan dengan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang Nabi istilahkan sebagai warasatul anbiya, pewaris kepada nabi-nabi. Jadi sekarang ni kita maklum ulama yang Nabi maksudkan tadi ialah ulama yang mewarisi tiga tugas tadi.
Sebab sekarang ni istilah ulama' dia terlampau luas kan. Pada hari ni pelbagai golongan maksudnya menamakan diri mereka sebagai ulama'. Tapi yang Nabi kata ulama' yang mewarisi al-anbiya, sebab kita kena memahami terlebih dahulu apakah tugasan anbiya tu dulu. Jadi kita kena ingat tugasan anbiya ialah membawa wahyu, iaitu Al-Quran, membersihkan rohani, kemudian mengajarkan Quran tersebut dengan syarahannya, iaitu hadis. Maksud kita kena ingat 3 perkara ni. Jadi 3 perkara inilah maksudnya membawa Al-Quran, kan, maksudnya mengajarkan kepada kita membaca Al-Quran tersebut, membersihkan rohani dan mengajarkan isi kandungan Al-Quran berserta hikmah. Inilah tugas Nabi Muhammad SAW. Dan apabila kita membincangkan tentang pewaris Nabi SAW, pewaris tersebut mestilah membuat tugasan yang sama ni. Pewaris Nabi Muhammad SAW pada hari ini, mereka akan membuat tugasan yang sama. Pertama sekali mengajarkan ayat-ayat Allah yang diistilahkan sebagai tauhid, kemudian membersihkan rohani manusia, kemudian mengajarkan kepada mereka cara beribadat. Jadi ini 3 tugasan yang mesti terzahir pada ulama' pewaris Nabi. Jadi persoalannya sekarang, setelah kita mengetahui nikmat paling besar ialah Nabi Muhammad SAW, dan nikmat Nabi Muhammad tadi itu diwarisi oleh satu kumpulan manusia yang bernama ulama'. Jadi persoalannya sekarang, setelah kita membincangkan nikmat, kenapa Nabi kata wa abu bizambi? Maksud kenapa Nabi SAW memberitahu setelah kita tadi mengakui adanya nikmat? Itu pertama kita kena mengakui dahulu. Dan kita kena menerima ulama' sebagai pewaris Nabi tadi sebagai nikmat yang agung. Kedua, Nabi kata wa abu bizambi. Kita kena mengaku pula kita ni berdosa terhadap mereka. Apakah maksud kita tadi berdosa terhadap mereka? Maksudnya kita tidak pergi mempelajari daripada mereka. Maksud itulah dosa yang kita nak kena akui sekarang ni. Kita tidak pergi mempelajari ilmu tersebut daripada mereka. Kita tidak pergi membersihkan diri kita di bawah bimbingan mereka. Dan kita tidak mengambil bagaimana cara untuk menggabungkan antara syariat dan hakikat. Dan itulah dosa kita yang paling besar sekali. Maksudnya, apakah makna dosa tersebut? Makna dosa tadi ialah sekiranya kita hidup di zaman Nabi SAW. Contohnya, sekarang kita bincangkan kalau kita hidup di zaman Nabi, maksudnya kita tak pergi pun berjumpa dengan Nabi SAW. Kita tak pergi pun berguru dengan Nabi SAW. Kita tak pergi pun berkhidmat kepada Nabi SAW. Maksudnya kita tak pergi pun solat berjemaah bersama Nabi SAW. Maka itulah dipanggil sebagai wa abu bizambi. Aku mengakui dosa aku ni, maksud dosa kita terhadap Nabi SAW. Dan di zaman Nabi SAW perkara itu tidak berlaku. Kan, maksudnya kita maklum di zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat mereka sentiasa solat berjemaah bersama Nabi SAW. Sahabat-sahabat mereka tadi sentiasa menghadiri majlis-majlis Nabi Muhammad SAW. Mereka menuntut ilmu daripada Nabi. Mereka membersihkan rohani mereka di bawah bimbingan Nabi. Maka mereka tadi mengakui nikmat tersebut. Mereka mengiktiraf Nabi sebagai nikmat. Mereka tadi amat gembira apabila Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah keadaan kita pada hari ini. Maksudnya dia ada 2 perkara. Abu bi ni'matika. Kita mesti mengakui ada satu nikmat yang amat besar yang Allah kurniakan pada setiap zaman, iaitu pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW. Cuma dalam masa yang sama, kita kena mengakui juga kita ni berdosa. Maksudnya, siapakah guru, siapakah ulama' yang kita tadi berguru dengan mereka secara khusus untuk kita tadi mengambil tauhid daripadanya, kan, untuk kita tadi membersihkan rohani di bawah bimbingannya, untuk kita tadi mengambil kitab, isi kandungan kitab Al-Quran daripadanya. Jadi kita carilah. Maksudnya itulah yang dipanggil kita tadi menghargai nikmat. Nikmat tu datang untuk mengajarkan kepada kita tauhid, kan, pembersihan hati dan isi kandungan Al-Quran. Jadi kalau kita tadi menghargai nikmat tersebut, maka barulah kita tadi terlepas daripada bizambi tadi. Maksudnya dosa tidak mempedulikan, dosa tidak menghiraukan, dosa tidak mencari pewaris-pewaris Nabi tersebut. Jadi secara umumnya, nikmat dan dosa ni, nikmat yang amat besar dan dosa yang amat besar ni digambarkan kepada kisah Nabi Adam alaihissalam. Maksudnya makhluk Allah Ta'ala dah cipta jin, kan, dengan bilangan yang amat banyak, malaikat dengan bilangan yang amat banyak. Kemudian Allah Ta'ala menguji mereka. Maksudnya Allah Ta'ala kata,
Jadi Allah Ta'ala menguji mereka dengan Allah Ta'ala menghantarkan kepada mereka satu nikmat yang amat agung. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah kata, aku akan jadikan satu khalifah. Khalifah itulah nikmat yang amat agung tadi. Yang kita baca, allazina an'amta alaihim. Dan apabila Allah Ta'ala bangkitkan nikmat yang amat agung, iaitu Nabi Adam alaihissalam, maka sebahagian daripada makhluk menerima, mengakui abu ubi ni'matika alaiya tadi. Menerima nikmat tersebut, iaitu malaikat-malaikat. Cuma ada satu dosa yang dilakukan oleh makhluk pada zaman tersebut, iaitu tidak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu yang diistilahkan sebagai wa'abu bizambi. Maksudnya kita kena mengakui juga kita tadi ada kekurangan dalam menghubungkan diri kita dengan nikmat yang paling agung yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Jadi sekarang ni pertama sekali kita nak kena faham apakah nikmat tersebut. Nikmat tersebut ialah allazina an'amta alaihim. Maksudnya sekiranya kita dah ada guru untuk membimbing rohani kita, membersihkan rohani kita, mengajarkan kepada kita Alkitab dan hikmah, maka kita kena mengakui juga bahawa kita tadi berdosa. Berdosa daripada sudut menunaikan hak mereka. Kan maksudnya berdosa daripada sudut menyempurnakan arahan tersebut. Tetapi sekiranya kita masih belum ada guru, itu lebih lagi dosanya. Kerana kita tidak mencari nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Sama seperti kita hidup di zaman Nabi SAW, kita tak pergi cari pun Nabi Muhammad SAW. Kita duduk di rumah kita masing-masing, kan, atau kita duduk di kampung kita masing-masing, kita tak pergi mencari pun Nabi Muhammad SAW. Maka keadaan tersebut ialah satu dosa. Dosa tidak menghargai nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dari itu yang dapat kita bincangkanlah di sini daripada sudut apakah nikmat yang paling besar yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Jadi jawapan ni ialah allazina an'amta alaihim, yang diistilahkan sebagai nabi-nabi dan rasul, dan hari ini diistilahkan sebagai al-ulama'u warasatul anbiya. Dan apakah dosa pula yang paling besar? Dosa yang paling besar tadi ialah dosa yang dizahirkan oleh iblis, iaitu tidak sujud kepada Nabi Adam. Maksudnya tidak mempedulikan nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Itu dosa yang amat kita takutilah. Jadi sebagai penutupnya, kita bacalah satu teks daripada Syekh Ibn Ata'illah Sakandari. Maksudnya kita maklum, apabila kita dah bincang, nikmat yang paling besar tadi ialah guru-guru. Maksudnya waris-waris Nabi Muhammad SAW. Maka salah seorang bertanya, adakah bilangan mereka tadi boleh berkurangan? Maksudnya ulama yang diistilahkan sebagai pewaris Nabi tadi, mereka berada di setiap zaman. Mereka ialah pewaris Nabi Muhammad di seluruh dunia. Tadi ada satu orang bertanya tentang bilangan mereka. Hal yang kusuna. Adakah bilangan mereka tadi berkurangan? Maksudnya pewaris-pewaris Nabi setiap zaman ni, adakah bilangan mereka berkurangan? Maksudnya kita nak tengok satu sudut. Macam mana mereka tadi ialah nikmat, walaupun kita tak pergi berguru dengan mereka. Faqala, maka berkata, lau naqasa minhum wahid ma arsalatis sama'u qatraha. Maknanya sekiranya bilangan mereka berkurangan, pewaris-pewaris Nabi seluruh dunia ni, sekiranya bilangan mereka berkurangan walaupun seorang saja, nescaya langit tidak akan menurunkan hujannya. Wala ambatatil ardu nabataha. Nescaya bumi tidak akan menumbuhkan apa-apa tumbuhan. Maksudnya kalau tak ada hujan, kita tahu betapa susahnya keadaan tiada air. Dan sekiranya bumi tidak menumbuhkan tanaman-tanaman, kita tak ada benda yang kita nak makan. Jadi dia kata, وَفَسَادُ الْوَقْتِ لَا يَكُونُ بِزَهَابِ أَعْدَادِهِمْ وَلَكِنْ إِذَا فَسَدَ الْوَقْتِ كَانَ مُرَادُ اللَّهِ وُقُوعَ اخْتِفَائِهِمْ. Jadi dia kata, kerosakan, apabila masyarakat tadi berlaku kerosakan di kalangan masyarakat. Kenapa bila manusia tadi sudah mula tidak mempedulikan agamanya, sudah tidak mempedulikan ulama-ulama pewaris Nabi, tidak pergi mencari mereka, tidak pergi berguru dengan mereka, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan zaman tersebut rosak. Persoalannya, apakah kerosakan yang berlaku pada zaman tersebut ialah ikhtifaihim. Maksudnya Allah Ta'ala akan menyembunyikan pewaris-pewarisnya. Jadi itulah yang kita takutkan apabila kita berada di zaman yang kita pun tak tahu macam mana kita nak berguru tadi, kan, macam mana kita nak membersihkan hati kita. Maksudnya perkara tersebut telah disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana manusia sudah tidak lagi mempedulikan nikmat tersebut. Apabila manusia menghargai nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menzahirkan nikmat tadi. Tapi apabila manusia lebih mementingkan dunianya, kan, apabila manusia lebih mementingkan kejayaan dunianya, kan, lebih mementingkan kedudukan dan pangkatnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyembunyikan
kekasih-kekasihnya ma'awjudi baqaihim. Sekalipun mereka tetap ada, bilangan mereka tak boleh berkurangan. Sebagaimana dia beritahu tadi, sekiranya kurang satu orang daripada kekasih Allah tadi, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyekat nikmat daripada turun kepada manusia. Tetapi persoalannya, apabila manusia sudah tidak mempedulikan mereka dan kita lebih mengagungkan idola-idola masing-masing, kan, artis, maksudnya ahli sukan, kan, ahli pemerintah, jutawan dan seumpamanya, apabila manusia lebih mementingkan ahli-ahli dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyembunyikan kekasih-kekasihnya. Maksud apabila sampai kepada manusia zaman yang dia kata la tanjahu fihimul mau'izah. Maksud manusia apabila dinasihatkan, manusia tak mau lagi dengar. Wala tamiluhumut tazkirah. Apabila manusia diberikan tazkirah kepada mereka, mereka sudah tak mempedulikan lagi. Maka pada ketika itu lam yakunu ahlan li zuhuri awliyaillahi ta'ala fihim. Maka mereka tidak lagi menjadi ahli. Itu yang kita takut, kan? Maksud manusia pada ketika itu tidak lagi layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan aulia ataupun ulama-ulama pada kalangan di sisi mereka. Maka sebab itulah ulama ahli sunnah berkata, auliyaullahi arais, sesungguhnya wali-wali Allah ataupun ulama-ulama pewaris Nabi tersebut, mereka diibaratkan seperti raja-raja ataupun seperti orang yang berada di dalam singgah sana yang amat agung. Wala yaral araisal mujrimun. Tetapi orang-orang yang jahat ataupun orang-orang yang membuat jenayah, mereka tidak layak untuk melihat raja-raja tersebut. Tempat mereka ialah di dalam penjara. Jadi itu nasihat kepada diri kita lah, kan? Maksudnya supaya kita tadi, maksudnya bila kita baca Sayyid Istighfar, bila kita baca wa abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui wahai Allah Subhanahu Wa Taala nikmatmu kepadaku. Maksud kita hadirkanlah nikmat tadi itu ialah allazina an'amta alaihim. Nikmat yang lain tu kita dah maklum, penglihatan, makanan, badan yang sehat, rezeki, anak-anak, itu semua nikmat yang kita dah maklum dan kita tak lupa pun nikmat tu. Cuma yang kita takutnya kita lupa nikmat yang kita baca dalam Fatihah tadi tu. Tapi apabila kita dah mengetahui nikmat tersebut, kita kena mengakui pula wa abu bi zambi, aku mengakui aku banyak berdosa. Maksudnya berapa banyak arahan, sama ada kita tak pergi mendekati mereka ataupun kita tak menunaikan arahan mereka ataupun tidak melaksanakan tuntutan yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita melalui mereka, maka itulah dosa yang sebenarnya. Jadi setelah kita baca daripada awal kita baca Sayyid Istighfar tu, setelah kita daripada pujian kepada Allah, pengakuan dan akhir sekali pengakuan terhadap dosa kita, maka kita tutuplah dengan doa. Kan doa ialah mukhul ibadah. Doa tadi ialah asas kepada semua ibadah. Kita kata faghfirli. Maksudnya setelah kita mengaku semua kesilapan kita dan mengakui nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita bacalah faghfirli. Kita niatkan dalam hati, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, ampunkanlah daku. Faghfirli itu tak kisah kita ulanglah 2-3 kali pun tak apa. Faghfirli ya Rabb, kan, faghfirli ya Rabbi faghfirli. Dan kalau kita sambung lagi, kita niatkanlah kepada kedua ibu bapa kita, faghfirli waliwalidayya, faghfirli waliwalidayya, kita sambung pun tak apa. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu, tiada yang mengampunkan dosa melainkan kamu wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat terakhir tadi tu, la yaghfiru dzunuba illa anta tu, itu ialah ayat yang diistilahkan sebagai rojak. Rojak tu maksudnya Allah Ta'ala membukakan pengampunannya seluas-luasnya. Dalam Quran dia kata, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa seluruhnya. Jadi kita tak usah risau, kan, apa saja dosa yang kita buat, kan, berapa banyak dosa yang pernah kita lakukan, ketahuilah bahawa Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa tersebut. Cuma kita saja nak kena bersangka baik. Maksud jangan kita sangka, oh ini dosa ni Allah Ta'ala tak boleh ampun. Ini aku ni jahat ni, Allah Ta'ala takkan terima aku. Itu sangka buruk terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sangka buruk tadi mesti dibuang, kan, dengan ayat la yaghfiru dzunuba illa anta, tiada yang boleh mengampunkan dosa melainkanmu wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tutup Sayyid Istighfar tadi dengan menzahirkan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sangka baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah akan menghapuskan dosa, mengampunkan dosa yang kita buat. Jadi kita tak usah menyempitkan diri kita. Maksudnya jangan kita kata, oi dosa aku ni terlampau banyak.
Kerana sebab itu ialah bisikan syaitan. Syaitan, cara dia nak memutus asakan manusia, dia akan kata kamu ialah manusia jahat. Kan? Kamu dosa kamu terlampau banyak. Tak payahlah kamu bertaubat, kamu terus sajalah buat maksiat. Jadi itulah bisikan syaitan yang paling ditakuti. Maksudnya memutus asakan manusia dan menyangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di akhir Said istighfar tadi, Nabi mengajar kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan semua dosa. Tak kira apa saja dosa, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tadi Maha Pengampun, kan, Maha Pemurah, Maha Pengasih. Jadi jangan sekali-kali kita putus asa, terutamanya apabila kita tadi ingin menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud kita tadi dah dekat kepada kematian ataupun dah dekat dalam keadaan sakit, maka hendaklah kita menghadirkan dalam diri kita Allah Taala mengampun segala dosa kita supaya kita dapat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang bersih, kan, dengan batin rohani yang bersih, dibersihkan daripada dosa. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima kita sebagai hamba-Nya yang bersih. Wallahu ta'ala alam. Jadi setakat itu sajalah perkara yang dapat kita bincangkan. Jadi alhamdulillah sampai kepada hari ini kita dah selesai lah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala membincangkan beberapa sudut makna daripada Sayyidul Istighfar. Maksudnya kenapa kita bincang tu secara lebih panjang sikit daripada biasa? Kerana itulah satu-satunya istighfar yang agung, kan, maksudnya yang diisahkan sebagai penghulu segala istighfar. Jadi moga-moga kita dapat membacanya dengan penghayatan, kan, moga-moga kita dapat membacanya dengan memahami makna ni. Sebab itulah syarat, kan, Nabi kata muqin. Orang yang baca tadi mestilah dia yakin dengan maknanya. Jadi moga-moga, kan, walaupun kita baca sekali saja, kan, moga kalau kita dapat baca sekali semua hidup kita, kan, dengan yakin dengan maknanya, dengan mengaku bahawa kita tadi banyak dosa, kan, kita banyak kejahatan, dan kita yakin Allah mengampunkan dosa tadi. Kan, maksud banyak pun dosa yang kita bawa, kita yakin Allah mengampunkan dosa, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan kita, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala yang baik itulah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap itulah daripada diri saya sendiri. Jadi terima kasih kepada semua sahabat-sahabat semualah yang bersama-sama mendengar, kan, dan moga-moga kita dapatlah kefahaman dan dapatlah keberkatan daripada Sayyidul Istighfar, kan, istighfar yang amat agung. Dan yang paling pentingnya bacalah, kan, bacalah walaupun sekali sehari, kan, bacalah walaupun sekali seminggu, kan, bacalah walaupun sekali seumur hidup, kan, semoga kita dapat keberkatan istighfar yang amat agung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lil walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma latuf bi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semua. Wa iyyakum.